Pengenalan. ICT merupakan akronim atau singkatan daripada perkataan Information and Communication Technology yang bermaksud teknologi komunikasi maklumat. Teknologi maklumat boleh ditaktifkan sebagai sebarang kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat. Teknologi maklumat atau IT dan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah, ia adalah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Teknologi maklumat tidak terhad kepada internet dan komputer sahaja, tetapi ia melibatkan televisyen, telefon mudah alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. Kesepaduan nasional boleh diertikan sebagai suatu keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang wujud di dalam sesebuah masyarakat, khususnya yang berbilang etnik, kerana wujudnya kesepakatan sosial atau social bonding yang kuat terbina untuk sekian lamanya berasaskan setidak-tidaknya 5 prasyarat. Yang pertama, taraf kebendaan yang berkualiti seperti mempunyai indeks kualiti hidup yang sederhana ke aras tinggi. Yang kedua, aturan sosial yang stabil, aman dan selamat. Ketiga, interaktif aktif berlandaskan jaringan dan pertukaran hubungan yang positif. Yang keempat, wujudnya usaha positif ke arah pelibatan semua pihak dalam kegiatan arus perdana. Dan yang terakhir, kelima, akses kepada kemudahan yang boleh menjamin dan mempertahan kualiti hidup dan mobiliti sosial. Okey, selanjutnya saya akan memberitahu objektif kajian bagi kumpulan kami dalam tajuk pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional di kalangan masyarakat di Malaysia. Secara khususnya, objektif utama kajian kami ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan hubungan antara kesepaduan nasional dan ICT di Malaysia. Yang kedua, dapat membincangkan faktor-faktor pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, untuk menganalisis pemahaman responden terhadap pengaruh penggunaan ICT ke atas kesepaduan nasional dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Jadi inilah 3 objektif kajian bagi kumpulan kami dalam tajuk pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional di kalangan masyarakat di Malaysia. Terdapat 3 permasalahan kajian yang telah kami dapatkan dalam menyiapkan kajian ini, iaitu yang pertama, bagaimana ICT membawa kesan terhadap kesepaduan nasional. Yang kedua, menyatakan kelemahan dan keburukan ICT dan kesan pengaruhnya terhadap kesepaduan nasional. Dan yang ketiga, mengenal pasti pemahaman responden mengenai kesepaduan nasional dalam konteks penggunaan ICT. Bagi skop kajian pula, kami telah mengenal pasti beberapa kelompok untuk dijadikan skop kajian kami. Setelah berbincang, kami memilih 4 kelompok. Golongan yang pertama adalah di kalangan pelajar USIM. Seterusnya, yang kedua adalah pelajar jurusan Komunikasi Media Baharu USIM. Seterusnya, yang ketiga adalah pengguna media sosial. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat adalah rakan sebaya pengkaji. Metodologi kajian meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh pengkaji, iaitu kami bagi mencapai objektif kajian. Penggunaan metodologi kajian telah menjadikan kajian ini lebih sistematik dan perjalanannya akan lebih tertumpu kepada objektif kajian. Terdapat beberapa metodologi kajian yang digunakan oleh kami, iaitu kaedah soal selidik, kaedah persapilan dan kaedah pembacaan. Kaedah pertama, kami telah mengedarkan borang soal selidik kepada 22 orang responden.
telah kami susunkan kategori mengikut jantina dan umur. Bagi soalan yang pertama, adakah ICT boleh menjadi penggerak kepada peradaban masa kini? Didapati bahawa peratus terbesar responden ialah 77.3% iaitu seramai 17 orang menjawab ya, manakala bakinya sebanyak 22.7% iaitu 5 orang sahaja menjawab tidak. Seterusnya, adakah ICT boleh memajukan kesepaduan nasional? Seramai 20 orang menyatakan bahawa ICT boleh memajukan kesepaduan nasional. Seorang menyatakan ICT tidak boleh memajukan kesepaduan nasional dan seorang lagi menyatakan hybrid. Soalan ketiga, ICT memaparkan berita yang benar ataupun palsu? Dapat dilihat seramai 7 orang menyatakan bahawa ICT telah memaparkan berita yang benar, manakala 2 orang responden menyatakan ICT telah memaparkan berita yang palsu kepada orang ramai. Selebihnya iaitu seramai 13 orang telah menjawab selain daripada benar dan palsu. Soalan keempat, adakah penggunaan ICT banyak membantu kehidupan seharian? Hanya seorang sahaja menyatakan bahawa penggunaan ICT tidak membantu dalam kehidupan seharian dan majoritinya menyatakan bahawa penggunaan ICT telah banyak membantu mereka dalam kehidupan seharian. Soalan kelima, pada pandangan anda, adakah keselamatan penggunaan ICT ini terjamin? Didapati seramai 7 orang responden menyatakan bahawa keselamatan ICT ini terjamin keselamatannya, manakala seramai 12 orang responden menyatakan bahawa keselamatan tidak terjamin dalam penggunaan ICT. Selebihnya iaitu seramai 3 orang menyatakan tidak pasti. Bagi soalan terakhir, iaitu penggunaan ICT banyak memberi keburukan atau kebaikan ke atas kesepaduan nasional. Seramai 16 orang, 72.7% menyatakan bahawa penggunaan ICT memberi kebaikan ke atas kesepaduan nasional, manakala selebihnya iaitu seramai 6 orang, 26.3% menyatakan bahawa penggunaan ICT memberi banyak keburukan ke atas kesepaduan nasional. Kaedah kedua iaitu kaedah persapilan, iaitu pemilihan satu kumpulan yang terdiri daripada orang, institusi, tempat atau fenomena yang ingin diselidiki oleh pengkaji. Antara matlamat kaedah ini adalah untuk mendapat maklumat tentang suatu populasi yang dipilih. Kaedah terakhir iaitu kaedah pembacaan. Kami menggunakan kaedah pembacaan bagi melengkapkan kajian. Semasa menjalankan kajian ini, pengkaji telah menggunakan sumber-sumber dari bahan bercetak dan juga bahan elektronik seperti buku-buku ilmiah dan juga artikel. Bukan itu sahaja, kami turut melayari beberapa laman sesama internet untuk mencari dan mendapatkan maklumat tambahan. Kami telah melakukan kajian berbentuk kualitatif mengenai isu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Menurut Sahana Abdul Hamid, media amat berpengaruh dalam masyarakat dalam apa jua keadaan, termasuklah untuk melestarikan kehidupan masyarakat. Daripada satu aspek, kita boleh katakan media sememangnya merupakan ejen perubahan masyarakat yang penting melebihi suara-suara yang lain. Ini kerana media mempunyai potensi yang sangat besar dalam menyalurkan nilai-nilai yang positif dan murni kepada semua golongan masyarakat. Kerana masyarakat kini menjadikan media massa sebagai wadah untuk mencari maklumat, memahami apa yang tidak didapati di sekolah ataupun rumah dan mencernakan maklumat yang mereka dapati tersebut menjadi fahaman dan pegangan untuk diri mereka. Dalam konteks semasa, pengaruh media massa akan dipengaruhi dari sejauh mana pengguna media memiliki pengetahuan yang cukup dan menghargai dengan baik media itu sendiri. Maka, media massa sama ada media cetak ataupun media elektronik sememangnya memainkan peranan yang besar dalam membentuk kehidupan ataupun ketamadunan masyarakat kini. Media massa perlu memainkan peranan dalam dakwah, penerapan nilai murni dan memberi maklumat yang benar. Inilah teras utama untuk melahirkan masyarakat yang aman, bahagia dan hidup harmoni serta diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Analisis dapatan kajian. Terdapat konsep, faktor, kesan dan cadangan dalam pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional di kalangan masyarakat di Malaysia. Yang pertama, konsep. Kesepaduan nasional dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang aman dan makmur yang dihadapi oleh sebuah masyarakat yang dinamik. Hal ini dikatakan demikian kerana
Kesepaduan ini dapat dilihat dari segi takbir urus pembangunan negara, batas etnik, tahap keetnikan, kesepaduan sosial dan etos bangsa. Dan akhirnya kita dapat lihat kesepaduan ini dapat membina sesebuah negara bangsa yang berintegrasi. Kemudian, faktor dan kesan pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional. Apa yang kami dapati adalah ICT mampu mempengaruhi kesepaduan nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan wujudnya ICT. Kita sebagai rakyat Malaysia dapat meningkatkan pengetahuan kita tentang etnik lain. Sedangkan masyarakat yang sebelum munculnya internet dan teknologi, mereka tidak mengetahui adat resam dan budaya masyarakat lain. Kini, dengan adanya ICT, setiap masyarakat dapat memperkenalkan budaya mereka pada dunia luar dan menjadikan masyarakat majmuk mengenali satu sama lain. Antara kesan yang kita dapat lihat, yang pertama adalah dengan wujudnya ICT, kita dapat merapatkan hubungan antara masyarakat yang tinggal di bandar dengan masyarakat yang tinggal di luar bandar. Selain itu, taraf sosial seseorang juga akan meningkat dengan adanya pengaruh atau penggunaan ICT. Ini kerana apabila seseorang itu bijak dalam menguasai ICT, peluang untuk dia mendapatkan kerja adalah tinggi. Seperti yang kita sedia maklum, pada masa kini, kebanyakan sektor pekerjaan amat memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran teknologi ICT. Akan tetapi, terdapat juga kesan buruk pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional. Antaranya ialah penyebaran maklumat palsu dan tidak sahih. Perkara sedemikian mampu menggoyahkan kesepaduan negara. Misalnya, penyebaran berita palsu berkaitan demonstrasi protes antar kaum. Hal ini demikian mampu mencetuskan pergaduhan antar kaum yang tidak diingini. Bukan itu sahaja, kesan buruk seterusnya adalah penyebaran bahan-bahan yang tidak elok telah mendorong kepada peningkatan gejala sosial dan akan menyebabkan wujudnya nilai moral yang rendah dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, cadangan. Sebagai cadangan dalam mengurangkan konflik kesepaduan nasional, semua pihak haruslah memainkan peranan untuk tidak menyentuh mana-mana isu sensitif yang boleh mencetuskan pergaduhan antar kaum. Selain itu, kita boleh memperbanyakkan artikel, jurnal online dan informasi yang berkaitan dalam memupuk kesepaduan nasional. Perkara tersebut dapat menyebarkan maklumat dan pengetahuan yang jelas kepada masyarakat mengenai kepentingan kesepaduan kepada sebuah negara. Sebagai contoh, sebenarnya .my yang merupakan jurnal online yang ada pada masa kini telah diwujudkan oleh kerajaan bagi mengelakkan berlakunya penyebaran berita palsu. Seterusnya, pihak yang bertanggungjawab perlulah memainkan peranan penting untuk mengenakan tindakan tegas kepada individu yang melanggar undang-undang berkaitan media sosial. Dan akhir sekali, sebagai masyarakat yang bijak, kita perlulah bersikap berfikiran terbuka, terutamanya dalam pergaulan dan komunikasi antara masyarakat yang lain. Hal ini dapat memberi kesepahaman antara satu sama lain dan memupuk kesepaduan yang utuh. Daripada hasil dapatan kajian soal selidik melalui Google Form yang telah kami lakukan, kami mendapati bahawa hampir semua responden dapat mengaplikasikan kaedah pemikiran yang baik serta dapat memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional dalam kalangan masyarakat kini. Ini dapat dibuktikan kerana para responden menggunakan kaedah-kaedah yang telah disenaraikan dalam soal selidik yang telah kami sediakan tersebut. Selain itu, kami juga mendapati bahawa objektif dan permasalahan kajian kami juga tercapai dan ini membuktikan bahawa kajian kami ini berjaya memberi penerangan dan menyebarkan kesan positif tentang pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional.